pada tajuk kemahiran pembelajaran yang pertama kita belajar tadi iaitu kemahiran menulis. Kemahiran kedua yang kita belajar iaitu kemahiran seni bahasa. Okey. Okey, boleh tengok buku teks, muka surat. Satu satu lapan ataupun boleh tengok skrin sahaja. Ya. Okey, dalam kemahiran bahasa ni, apa yang kita nak pelajari ialah kita nak mengubah suai cerita secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Kita nak ubah suai cerita dan kita nak buat lagi kreatif. Okey. Dekat sini ada dua cerita. Okey, ada dua cerita. Satu diceritakan secara lengkap. Satu lagi kita kena ubah suai cerita yang sedia ada. Cerita yang lebih kurang sama tapi kita ubah suai. Okey. Okey, tajuk cerita ni Robot Impian. Okey, Robot Impian. Robot siapa ni? Okey, mari kita tengok. Zara dan kakaknya Fika. Okey, cerita Zara balik. Zara dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Okey, Zara dengan Fika ni dia pergi ke pameran inovasi robotik. Apa itu pameran inovasi robotik? Pameran ni ialah satu program di mana dia menunjukkan robot-robot. Inovasi maksudnya ciptaan robot lah. Okey. Jadi Zara dengan Fika ni diorang ni ada impian tentang robot yang diorang nak. Kita dengar dulu cerita Fika. Fika ni kakak Zara tadi Okey. Ini cerita Fika. Hai kawan-kawan, nama saya Robot Vacuum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Okey, ini rupanya robot vacuum. Robot kesukaan ataupun robot Fika tadilah. Dia robot vacuum ni maksudnya robot yang menyapu sampah. Okey. Meringankan tugas membersihkan rumah. Dia boleh membersihkan rumah. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Okey, robot ni dia boleh membersihkan rumah setiap hari. Dia menyedut kotoran. Jadi kita nak gunakan robot ni hanya tekan switch. Okey, saya. Siapakah saya dalam cerita ni? Cerita ni adalah robot. Saya dalam cerita ni adalah robot. Robot ni bercakap. Robot ni bercakap. Kita andaikan robot ni boleh bercakap lah. Okay, saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Okay, dia bergerak. Automatik. Bila kita dah tekan switch on tadi, dia boleh bergerak. Berurusan dalam rumah kita. Bila dia bergerak, bila dia jalan, bila ada penghalang, contohnya dia terlanggar dinding, dia akan patah balik. Okay, badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Okey, kalau kita tengok dalam gambar pun, dia berbentuk bulat dan nipis. Dia boleh masuk bawah kerusi. So, dia boleh bersihkan kotoran di tempat yang sempit. Biasanya tempat sempit ni bawah kerusi, bawah meja. Okey, tengok ciri-ciri dia. Okey, kita ulang balik Cerita yang pertama ni, dia bagi tahu siapakah dia. Okey, dia adalah robot vacuum. Dan apakah tugas dia? Tugas dia membersihkan rumah. Okey, cerita petaan pertama. Kemudian dia bercerita apa yang dia boleh buat. Okey, apa yang dia boleh buat dan macam mana nak gunakan dia. Okey, yang dia boleh buat adalah bersihkan rumah setiap hari. Dan cara gunakannya tekan switch. Okey, yang ketiga pula, dia ceritakan macam mana dia bergerak. Macam mana dia bergerak, macam mana dia bekerja dalam rumah tu. Okey, adalah dengan cara dia bergerak di semua tempat dalam rumah. Okey, dan dia boleh bertukar arah. Dan yang terakhir sekali, dia menceritakan ciri-ciri robot ni. Sifat dia, tinggi, rendah, pendek, kecil, besar. Okey, ciri-ciri. Okey, sekarang ni kita tengok cerita Zara pula. Cerita Zara, dia tak lengkap. Tengok ni, ada ruang kosong. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita nak mengubah cerita, kita nak mengolah, kita nak buat cerita Zara ni lebih kurang seperti cerita Fika. Tetapi cerita yang berbeza. Tetapi cerita yang berbeza tapi hampir sama. Okey, kita tengok dulu. Okey.
Hai kawan-kawan, nama saya robot pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu, okey tempat kosong. Okey tengok. Dia juga adalah robot, tapi robot pengelap berbeza dengan robot vacuum. Okey, saya dicipta dengan teknologi moden. Manakala robot vacuum dicipta dengan teknologi terkini. Moden terkini adalah sama. Terkini ni maksudnya baharulah. Moden juga bermaksudkan baharu. Okey, maksudnya sama tetapi perkataan berbeza. Kita nak sampai kisah cerita lebih kurang sama. Okey, saya mampu. Okey, ini kalau robot vacuum tadi, dia mampu meringankan tugas membersih rumah. Kalau robot pengelap, apa yang kita boleh bayangkan kalau robot itu pengelap? Ah, Kalau pengelap ni biasanya dia mengelap bahan-bahan yang tumpah, cecair yang tumpah. Okey. Jadi kita boleh katakan saya mampu meringankan tugas mengelap dan saya mampu meringankan tugas mengelap rumah. Okey, mengelap rumah. Mengilap sama juga. Okey, cerita lebih kurang sama tapi fungsi berbeza. Okey, tengok ni. Saya cerita Fika ataupun robot vacuum ni, saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Manakala robot pengelap ni, saya mampu mengemop lantai setiap hari. Okey, mengemop boleh juga ganti dengan mengelap. Sama mengelap, mengemop sama. Saya berupaya, saya berupaya mengelap lantai dari sebarang kotoran. Okey, beza dengan ni. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Kalau yang ni, saya berupaya mengelap segala kotoran. Mengelap. Yang ni menyedut. Kalau vacuum ni bersifat sedut Okey, awak pernah nampak vacuum? Kat rumah saya rasa kat rumah kebanyakannya ada vacuum. Kan? Okey, dia berbeza dengan mop. Mop macam mana? Mop adalah untuk membersihkan cecair. Air. Kita nak buang air. Kita tak boleh sapu. Kita kena lap. Okey, itu maksud mengemop. Okey, jadi cerita lebih kurang sama. Cuma berbeza fungsi sahaja. Saya berupaya mengemop segala kotoran ataupun mengemop segala cecair pun boleh. Okey, sambung ayat ni. Tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Cuba tengok gambar ni. Tekan switch juga kan? Okey, jadi kita boleh guna ayat yang sama. Tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Okey, sama Okey. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Sama. Okey, saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Sama Okey, apabila kalau tengok robot ni. Okey, kita juga boleh gunakan fungsi yang sama. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Tengok ni. Kalau ada gambar macam ni, maksudnya dia boleh bergerak ke kiri ke kanan. Okey, maksudnya kita boleh guna ayat yang sama. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Okey, ini pula yang terakhir menceritakan ciri-ciri dia. Badan saya berbentuk, tengok. Berbentuk segi empat dan nipis. Sama nipis. Okey, bentuk ini memudahkan saya mengelap kotoran. Bentuk saya memudahkan saya mengelap air yang tumpah di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Okey. Dia beza sikit lah. Macam ni membersihkan. Yang ni tadi sebab fungsi dia mengelap. So kita gunakan kata kerja yang sama. Bentuk ini memudahkan saya mengelap kotoran ataupun mengelap air di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Okey. Itu maksudnya seni bahasa. Cerita lebih kurang sama tetapi berbeza dari sudut perkataan ataupun ayat. Okey, difaham Okey. Itu saja untuk tajuk seni bahasa.